Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada yang dah live boleh sebarkan kepada rakan-rakan yang lain, grup-grup yang lain. InsyaAllah hari ini siri yang pertama, Tadarus dan Tadabbur Surah Al-Furqan. Kita akan buat hari Isnin bermula hari ini sampai hari Jumaat ini, 5 hari secara berturut-turut. InsyaAllah Surah Al-Furqan juzuk yang ke 18. Muka surat 359. Mengandungi sebanyak 77 ayat, salah satu daripada surah Makkiyah. Okay. Kita tunggu sikit lagi, kalau ada yang boleh sama-sama kita sebar luaskan link tersebut untuk sama-sama kita tadarus dan tadabbur surah Al-Furqan. Kita habiskan 5 hari ini insya-Allah sepenuh kita berada dalam tempoh perintah kawalan pergerakan. Yang dah live bersama tu boleh ambil mushaf ataupun kitab tafsir ke, dan kalau ada nak sediakan pen dan nota, buku untuk catatan pun baik. Okey, seminit lagi kita akan mulakan 10 suku. 10 suku tu warming up. 10.30 lah kita akan mula sampai 11.30 insya-Allah. Okey. Suara clear Kalau ada yang tak clear nanti boleh komen. Kalau yang clear pun boleh maklumkan jelas. Ada lagi ke yang nak bersama? Boleh sebarkan. Baik. Baik, insya-Allah. Okey. Okey, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebagaimana yang dijanjikan, bermula 30 Mac sehingga 3 April, 5 hari berturut-turut ini, 10 suku sehingga 11.30 ataupun 10 suku tu warming up boleh sedia di hadapan handphone masing-masing, di laptop masing-masing. 10.30 sehingga 11.30 kita akan mulakan slot khas kita sempena dengan tempoh perintah kawalan pergerakan. Hari ini dah masuk hari yang ke-13. InsyaAllah dalam tempoh 5 hari ini kita akan buat slot khas, iaitu tadarus dan tadabbur. Kita memilih surah Al-Furqan dalam juzuk yang ke-18 selepas surah An-Nur, surah yang mengandungi 77 ayat dan salah satu surah yang dikategorikan sebagai surah Makkiyah. Surah Makkiyah ni surah yang memberikan fokus lebih kepada penekanan keimanan, kepercayaan kepada hari kebangkitan, serta fokus lebih kepada perkara-perkara yang berhubung dengan tauhid dan juga alam ghaib. Di dalam Al-Quranil Karim ada sebanyak 114 surah, sebanyak 86 surah Makkiyah dan 28 surah Madaniyah. Baik, surah Makkiyah kebanyakannya dan kebiasaannya ayatnya pendek-pendek, tapi ada juga yang sederhana dan juga panjang, tapi kebanyakannya lah berbanding dengan surah Madaniyah memang asalnya ayat yang lebih panjang. Satu ayat. Baik. Baik, semua dah sedia insya-Allah. Sama-sama kita turut bacaan. Hari ini kita akan baca sikit ayat Al-Quran dan terjemahan, dan kemudian kita akan tengok, dan kalau ada masa kita akan sambung lagi baca sampailah 11.30 insya-Allah. Baik insya-Allah. Sama-sama boleh tengok aplikasi Al-Quran dalam smartphone masing-masing ataupun menerusi mushaf Al-Quran yang dipegang. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala
terima amalan kita, dan dalam masa yang sama kita berniat amalan soleh yang kita usahakan, kita ikhtiarkan ini diterima oleh Allah dan menjadi asbab untuk Allah Ta'ala menurunkan rahmat dia kepada kita dan mengangkat atau melenyapkan wabak COVID-19 yang sedang kita hadapi ini, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Sadaqallahul Azim. Ayat pertama sehingga ayat yang ketiga dahulu kita baca tadarus dan tadabbur. Baik. Ayat yang pertama bermaksud Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, iaitulah Al-Quranil Karim, kepada hambanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi peringatan kepada seluruh alam. Ayat yang kedua, yang Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Dia tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu, lalu dia menetapkan ukurannya. Ayat yang ketiga, namun mereka menjadikan perkara lain sebagai Tuhan-Tuhan, yakni mensyirikkan Allah selain daripada dia, untuk disembah. Padahal yang dijadikan Tuhan-Tuhan itu, yakni sembahan-sembahan itu, tidak mampu menciptakan apa pun. Bahkan mereka, yakni sembahan-sembahan itu sendiri diciptakan, dan dia ada kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya, dan tidak dapat pula mendatangkan manfaat, serta tidak mempunyai kuasa untuk mematikan, menghidupkan dan membangkitkan. Tiga ayat yang pertama ini menceritakan berkenaan dengan sifat dan juga kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Yang mana pada ayat yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahawasanya dialah yang menurunkan Al-Quranil Karim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai fungsinya nadhira, memberikan peringatan kepada sekalian alam. Yang mana kita tahu Al-Quran ini merupakan kalamullah. Dan dia adalah mukjizat khalidah yang kekal sehingga hari kiamat. Satu-satunya mukjizat yang kekal sehingga ke hari kiamat. Al-Quran merupakan kalamullah al-munazzalu, yang diturunkan biwasitati Jibril alaihissalam, dengan perantara yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam ala Muhammad, ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beransur-ansur selama 23 tahun. Secara genapnya lah, 13 tahun dakwah Nabi di Mekah, 10 tahun dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Al-Quran salah satu namanya iaitulah yang disebutkan Al-Furqan, yang bermaksud membezakan antara hak dan batil, membezakan di antara kebenaran dan juga kebatilan. Sebab itu fungsi Al-Quran Al-Karim, orang yang baca Quran, orang yang faham Quran, dia akan tahu mana yang betul, mana yang salah sebagai panduan. Kerana perkara maksiat dan perkara yang mendatangkan pahala ni sama sekali tidak boleh bercampur aduk. Perkara yang haram dan perkara yang halal tidak boleh bercampur aduk. Al-Quran membezakan. Nak tahu perkara tadi itu al-haq, benar ataupun batil, kena rujuk Al-Quran Al-Karim. Panduan asasnya apa sahaja yang mengembalikan kita, mengabdikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah dalam jalan kebenaran,
apa-apa sahaja perkara yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah asas kepada kebatilan. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam menerusi sifat Nabi, iaitu kehambaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kalau kita lihat dalam ayat yang pertama surah Al-Isra. Sebelum ni kita bincang dalam bulan Rejab adanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Ayat pertama surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, subhanallazi asra bi 'abdihi. Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan akan hamba-Nya. Allah Taala menyebut dan memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat hamba. Kerana sifat hamba di sisi Allah adalah sifat yang mulia. Kerana itulah asas penciptaan manusia. Laqad khalaq wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, yakni Allah, ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri. Maka mereka yang memperhambakan diri di sisi Allah adalah orang yang mulia. Nak tahu seorang itu orang yang mulia, tengok tahap kehambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepatuhan dia terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dalam menerima sesuatu hukum. Perintah dibuat, larangan ditinggalkan. Ini sifat yang mulia, sifat hamba. Sebab itu Allah Ta'ala menyebut ala abdihi, di atas hambanya, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana kehambaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala cukup hebat. Dan kita pun tahu kisah sebagaimana riwayat Aisyah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, yang menceritakan Nabi semayang malam, kuatnya Nabi semayang malam, lamanya Nabi semayang malam sehingga kan bengkak-bengkak kaki Nabi. Ditanya oleh Aisyah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, mengapa begitu hebat ibadah Nabi di tengah malam sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diampunkan dosa terdahulu, sekarang dan akan datang. Yakni Nabi tak ada dosa, maksum. Serta Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dijanjikan syurga. Nabi pun jawab, afala an akuna abadan syakura. Tak bolehkah aku jadi hamba yang bersyukur? Ini tahap ibadah Nabi. Ibadah tanda syukur. Umumnya manusia buat ibadah kerana hajat. Ada kesempitan wang, barulah kita nak solat sunat duha. Ada masalah dalam hidup, barulah kita bangkit solat tahajud. Ada sesuatu hajat, kita semayang 2 rakaat yang dinamakan solat hajat. Dalam kita ditimpa musibah wabak COVID, baru kita perhebatkan zikir-zikir. Salah tak salah. Tapi ibadah tadi itu lebih kepada hajat. Namun apabila keperluan ataupun hajat itu sudah tiada, dibimbangi, ibadah tadi pun tiada. Kita bangun malam kerana ada anak-anak yang periksa. Nanti bila anak-anak dah habis periksa, bimbang takut tak bangun malam. Lihat, ibadah tadi itu kerana hajat. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadah tadi itu menunjukkan tanda abdan syakura, hamba yang bersyukur. Kerana apa? Cuba kita cari dalam kehidupan kita, dalam tempoh 24 jam sehari ini, 1 detik sahaja Allah Ta'ala memberhentikan segala nikmat dia ke atas kita. Tidak ada. Walaupun dalam keadaan kita sedang dilanda sakit, contoh kita demam. Itu musibah, sakit. Ditarik nikmat kesihatan seketika. Tapi kita masih lagi banyak nikmat. Mata boleh melihat, telinga boleh mendengar, mulut boleh cakap, hidung boleh nafas, tangan, jari boleh bergerak, kaki, jari boleh bergerak, badan perut boleh proses makanan. Banyak lagi nikmat. Dah anak bini, dah rumah. Ni kita duduk di rumah ni pun ada nikmat. Rupanya ada nikmat rumah yang kita duduk ni. Kan? Walaupun ketika itu kita diuji satu ujian, iaitulah sakit. Nak katanya tidak ada dalam 1 detik sekalipun, apatah lagi 1 saat, 1 minit, apatah lagi yang berjam-jam berhari-hari, Allah memberhentikan segala nikmat dia kepada kita. Tidak ada. Sebab itu ibadah itu yang Nabi tunjuk tahap dia bukan sekadar hajat, tapi sebagai tanda kesyukuran kerana nikmat Allah ni terlalu banyak ke atas kita. Dan Allah Ta'ala sebut, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak menghitung seluruh nikmat Allah, maka tak akan terhitung akan nikmat tersebut. Allah Ta'ala menerangkan akan kehebatan, keagungannya
Dialah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Dia tidak ada anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kerajaan. Dia yang menjadikan segala sesuatu dan menetapkan segala sesuatu. Dan, maka sebab itulah kita dalam tempoh sekarang ini pun kita merintih dan mengadu kepada Allah kerana dia yang maha berkuasa. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang diceritakan ini supaya manusia sedar bahawasanya sehebat mana manusia sekalipun tidak akan mampu dapat menandingi kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Lihat sekarang bagaimana makhluk Tuhan yang namanya COVID-19, coronavirus. Semua negara, tak terkecuali negara-negara maju, negara-negara besar, kuasa besar dunia pun berhadapan dengan masalah sepanjang tempoh ini. Tak? Ini nak katanya baru benda yang sangat halus, yang tak dapat dilihat oleh mata, menjadikan kucak-kacir, yang mana adakah ia ujian ataupun musibah secara mutlak bagi mereka yang menghadapi dalam tempoh coronavirus ini, COVID-19 ini, menjadikan dia kembali kepada Allah, maka ia adalah sebagai ujian keimanan dan diharapkan diampunkan dosa-dosa. Namun kalau dengan ujian yang melanda ini dia masih lagi tidak insaf, tidak kembali kepada Allah, masih lagi lalai, maka ia adalah sebagai satu musibah. Orang tadi itu berterusan dalam keadaan lalai, berterusan dalam keadaan menambahkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak, kerana Allah Subhanahu wa taala tidak rugi. Siapa yang menyembah Allah, Allah Ta'ala tidak tidak ada pun tambah untung. Siapa yang mengkufuri Allah, Allah pun tidak rugi. Siapa yang sembah Allah, kebaikan kembali pada diri dia. Kerana dia akan mendapat redha Allah, dia masuk dalam syurga Allah. Siapa yang kufur kepada Allah, maka keburukan kembali kepada diri dia kerana dia mendapat kemurkaan Allah dan dihumbankan masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min zalik. Allah Subhanahu wa taala, keagungan dia tidak dipengaruhi oleh ramai atau sikit bilangan manusia yang menyembah dia. Bukan sebagaimana manusia yang kadang-kala dia popular kerana ramai followers, ramai yang vote undi dia. Kalau yang tak ramai undi ataupun tak ramai followers dia, walaupun dia hebat, dia tetap tidak popular. Tidak. Allah Ta'ala tidak berharap bergantung kepada manusia. Dia ghani, maha kaya, wal mughni, dan dia memberikan kekayaan. Tak. Sama ada manusia tadi sembah dia ataupun tidak mempengaruhi langsung keagungan kerajaan Allah Subhanahu wa taala sejak daripada azali. Sebab itu ada satu hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau seluruh manusia dan jin menyembah kepada dia, maka tidak menambahkan sedikit pun keagungan kerajaan dia kerana kerajaan dia sudah sedia agung. Tak. Dan sebaliknya, jika manusia, seluruh manusia dan seluruh jin kufur syirik kepada dia, tidak menjejaskan, memberikan kemudaratan kepada keagungan kerajaan dia, kerana keagungan kerajaan dia memang tersedia ada sejak azali, dah agung dan hebat. Ini kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Adapun perabdian diri kepada Allah oleh seseorang manusia itu kembali kepada kebaikan untuk orang tersebut. Okey, baik. Dan Allah Subhanahu wa taala menempelak sifat orang-orang musyrik kerana menjadikan Allah ada anak dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala ada sekutu-sekutu dengan sembahan-sembahan yang lain. Nah, kalau tengok dari sudut kepercayaan agama, orang-orang Yahudi menjadikan Allah mempunyai anak yang namanya Uzair. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Allah mempunyai anak namanya Uzair. Adapun orang-orang Nasrani, Kristian menjadikan Al-Masih, Nabi Isa itu anak Tuhan. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Ada. Dan adapun orang-orang, sebahagian besar kepercayaan orang-orang musyrikin Arab jahiliyah terdahulu menyatakan para malaikat itu merupakan anak-anak perempuan Allah. Dan dalam masa yang sama, mereka yang musyrik itu mensyirikkan Allah dengan sembahan-sembahan patung-patung berhala yang dibuat. Walhal patung-patung berhala tadi Allah Ta'ala sebut tak mampu nak bergerak pun. Dia pun diciptakan oleh manusia.
patung-patung berhala sembahan itu tidak mampu memberi mudarat, tidak mampu nak memberikan manfaat, makanya tidak ada kuasa nak menghidupkan dan mematikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat, mengurniakan nikmat kepada sekalian manusia dan menguji manusia dengan musibah. Dia yang maha berkuasa. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menyatakan sebagaimana dia yakni Allah yang menurunkan sakit musibah itu, maka sebagaimana itu jugalah dia yakni Allah boleh menghilangkan atau melenyapkan musibah itu daripada kita. Sebab itu dalam keadaan sekarang ni kita merintih pada Allah. Kerana ketentuan berlakunya COVID-19 ini berada dalam ilmu dan ketentuan dia. Maka kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan doa, rintihan, ibadah, amalan soleh yang dilakukan, dan ada mereka yang berpuasa pada hari Isnin dan Khamis, mereka yang membacakan doa, melakukan solat sunat hajat, melakukan munajat, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima dan menghilangkan wabak COVID-19 ini. Sedangkan sembahan-sembahan tadi pun tidak, kerana mereka sendiri pun diwujudkan dengan diciptakan oleh pembuatan manusia. Maka tak sepatutnya bagi akal yang waras memikirkan benda yang lemah, yakni benda yang diciptakan itu menjadi sembahan menjadi sembahan kepada orang yang mencipta dia. Walhal kalau kita fikir orang yang menciptakan, pencipta itu lebih hebat daripada yang diciptakan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala disembah oleh manusia kerana dia pencipta kepada manusia. Dia pencipta kepada sekalian alam. Dah sebagaimana Allah Taala menyeru kepada orang-orang musyrikin Mekah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, abdikanlah diri kepada Allah yang merupakan Tuhan kamu, yang menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang nenek moyang sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Allah yang mencipta, maka layaklah dia disembah. Adapun patung-patung berhala, dia diciptakan, maka menjadi satu kepelikan. Dia yang diciptakan, disembah pula oleh pencipta dia tersebut. Baik, jadi ayat yang pertama, kedua tentang keagungan, kekuasaan Allah. Ayat yang ketiga, Allah Ta'ala dah mula dedah ada sikap manusia ni yang mana yang menyeleweng kepada kebatilan, iaitulah satunya menyatakan Allah mempunyai anak, dan keduanya menjadikan adanya sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladhina kafaru in hadza illa ifkun iftarahu wa anahu alaihi qaumun akharun. Faqad ja'u dhulman wa zura wa qalu asatirul awwalina iktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Qul anzalahu alladhi ya'lamu as-sirra fis samawati wal ard innahu kana ghafurar rahima. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. Sadaqallahul azim. Kita sambung ayat keempat sampai ayat yang ke-9. Kita tengok maksud dia ayat yang keempat. Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah pembohongan yang diada-adakan oleh dia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibantu oleh orang-orang lain. Sesungguhnya mereka telah berbuat zalim dan berdusta besar. Ayat yang kelima, dan mereka berkata, itu hanyalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan lalu dibacakan dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang. Ayat yang keenam, katakanlah wahai Muhammad,
Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahsia di langit dan di bumi. Sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat yang ketujuh. Dan mereka berkata, mengapa Rasul, yakni Nabi SAW ini makan makanan dan berjalan-jalan di pasar-pasar, yakni manusia seumpama kami. Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar malaikat itu memberi peringatan bersama baginda? Permintaan supaya biar malaikat jadi Rasul. Kerana Nabi Muhammad manusia macam mereka, maka mereka tolak kerasulan Nabi SAW, tak nak ikut. Ayat yang ke-8, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan dan kebun-kebunnya dan kebun-kebun yang dapat dimakan daripada hasilnya. Dan orang-orang zalim itu berkata, kamu hanyalah seorang lelaki yang terkena sihir. Ayat yang ke-9, perhatikanlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan tentangmu, wahai Muhammad. Sesungguhnya sesatlah mereka tidak ada jalan untuk menentang kerasulanmu. Ayat yang keempat sehingga ayat yang ke-9 ni kita boleh dapat fahami bahawasanya bagaimana situasi penentangan dakwah Nabi SAW semasa di Mekah. Penentangan daripada musyrikin Mekah, orang-orang musyrikin Mekah terhadap Nabi SAW. Mereka menentang dengan mendustakan, memfitnah bahawa Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi SAW itu adalah pembohongan, rekaan Nabi SAW, dan Al-Quran itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah kisah-kisah dongengan sahaja pada tomahan jahat mereka tersebut. Dan mereka juga mempertikaikan tentang kerasulan Nabi SAW. Kerana Nabi SAW pertama adalah manusia seumpama mereka, dan kedua mereka mempertikaikan kelayakan Nabi SAW dilantik, dipilih oleh Allah menjadi Rasul dalam keadaan tidak memiliki harta benda yang mewah. Sebab itu mereka mengatakan mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan dan kebun-kebun. Maksud kata orang-orang musyrikin Mekah melihat kepada indikator material. Sebab hidup mereka hanya materialistik, maddiyah, kebendaan dalam nak menerima sesuatu perkara. Kalau datang daripada orang yang dilihatnya memiliki harta kekayaan, kemewahan, maka dia akan terima. Sebab sifat mereka mengampu dan nak mendapatkan bahagian dalam kemewahan itu sekali. Tapi bila datang daripada perkara-perkara yang bukan daripada orang yang kaya, memiliki kemewahan, mereka tak terima. Sebab itu pada awal-awal era dakwah Nabi SAW, orang-orang kalangan yang miskin, yang susah, hamba-hamba abdi lebih mudah menerima akan ajakan dan seruan dakwah Islam. Kerana apa? Kerana mereka dalam keadaan ditindas oleh tuan mereka yang musyrik. Mereka mencari pembelaan, mereka mencari keadilan dalam kehidupan. Kerana mereka menjadi hamba abdi yang diseksa oleh tuan-tuan mereka. Dan ini adalah situasi zaman jahiliah manusia dulu sekian lama. Bahkan Arab di Madinah sekalipun pun sama ketika itu. Kerana dalam surah Al-Ahzab, surah Al-Ahzab ke apa? Dalam surah An-Nur ada disebutkan bagaimana perihal Abdullah bin Ubay bin Salul, orang Madinah. Dia melacurkan hamba-hamba perempuan dia dalam nak mendapatkan duit daripada hasil pelacuran. Maksud kata, zaman jahiliah di tanah Arab ketika itu, khusus di Mekah dan Madinah sewaktu itu, adalah mereka yang menjadikan hamba abdi sebagai alat dalam nak mendapatkan duit dan kepuasan. Malah kebajikan hamba abdi mereka ini tak terjaga sebagaimana manusia. Tidak sebagaimana apabila datangnya Islam yang jaga kebajikan hamba-hamba ni. Bahkan digalakkan untuk nak membebaskan hamba-hamba tersebut. Itu zaman Islam. Jadi ini sifat orang-orang musyrikin Mekah, orang-orang jahiliah terlebih dahulu yang sifatnya adalah melihat kepada kebendaan dalam ukuran untuk menerima suatu berita. Itu pun bukan sebab berita tadi itu nak diterima kerana percaya kebenaran, tapi kerana nak mengampu dan nak mendapatkan habuan daripada mereka yang kaya tersebut. Ini
Sebab itu orang-orang pembesar-pembesar musyrikin Mekah ni susah nak menerima akan kebenaran yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kerana mereka bimbang. Adakah dengan menerima Islam tadi itu salah faham mereka, jawatan mereka, kekayaan yang mereka miliki tadi itu, maka akan hilang begitu. Mereka menganggap perkara yang negatif. Dan mereka mentahmah Al-Quran tadi itu, sedangkan Al-Quran ini kita tahu adalah bukan rekaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu takdir Allah Subhanahu wa taala membangkitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan bangsa yang ummi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersifat dengan ummi. Apa maksud ummi? Iaitulah sifat yang tidak ada 3M, membaca, mengira dan menulis. Kalau dari sudut konteks zaman sekarang, sifat ummi ni adalah satu sifat kekurangan kerana kemahiran asas dalam diri seseorang itu tak ada. Tak boleh membaca, mengira dan menulis. Namun kita kena ingat, sesuatu sifat yang zahir apabila dinisbahkan kepada manusia biasa, ia adalah suatu sifat kekurangan. Macam sifat ummi tadi tu, buta huruf kepada manusia biasa, ia adalah satu sifat kekurangan. Namun apabila sifat itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dinisbahkan kepada salah seorang rasul je, contoh dinisbahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib kita sebagai umat Islam tidak boleh melihat itu sebagai satu sifat kekurangan yang menjatuhkan maruah dan mendatangkan aib kepada rasul tersebut. Wajib kita elak faham demikian. Maksud kata kita wajib faham dalam konteks yang lain. Maksudnya bagaimana? Apabila Nabi SAW memiliki sifat ummi, buta huruf tadi, maka dia menjadi sebagai hujah kuat bahawasanya mana mungkin bahkan mustahil diterima oleh kesekalian manusia ketika itu yang berfikiran waras, orang yang memiliki sifat ummi boleh mereka-reka Al-Quran. Yang mana ayat-ayat Al-Quran Al-Karim itu sangat hebat sehingga penyair-penyair dan sastra-sastra Arab yang ulung, yang hebat pada zaman itu pun angkat tangan, menyerah kalah, surrender. Seumpamanya kalau kita kata kepada orang, tadi saya melihat budak yang berusia, bayi yang berusia 5 bulan memandu kereta sendiri. Akal yang waras, orang takkan terima. Sebab mustahil bayi yang berusia 5 bulan memandu kereta sendiri. Satu, dari sudut fizikal dia. Nak pegang steering, nak tengok cermin depan, nak kawal steering, nak kaki nak sentuh, nak tekan pedal minyak, pedal brake, masuk gear. Mustahil. Maka begitulah apabila Allah Ta'ala mentakdirkan menisbahkan sifat ummi pada Nabi SAW, tidak boleh, haram kita memahami ia adalah perkara yang memberikan kekurangan dan menjatuhkan maruah Nabi. Tapi wajib kita faham dari konteks yang lain, iaitulah apa? Inilah bukti orang-orang Arab walaupun ditahmah oleh orang-orang musyrikin bahawa Al-Quran itu direka oleh Nabi, tapi mereka yang kenal Nabi sebagai sifat yang ummi, mereka takkan terima. Kerana apa? Mustahil orang yang bersifat dengan ummi boleh menuturkan ayat-ayat yang sungguh hebat sehingga kan orang ahli bahasa, sastrawan dan penyair-penyair yang agung di zaman itu pun menyerah kalah, mengakui akan kehebatan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim dari sudut susunan bahasanya. Kan? Dan Al-Quran itu kita tahu, dia ada menceritakan kisah umat terdahulu sebagai pedoman, ada yang menceritakan perihal-perihal sekarang dan juga masa hadapan selepas kematian. Jadi bila diceritakan kepada mereka perihal umat-umat terdahulu, mereka pun mentahmah ini adalah dongengan-dongengan. Walhal ia adalah cerita umat-umat yang terdahulu sebagai peringatan. Bahkan diceritakan bagaimana umat-umat yang terdahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan keingkaran mereka, kekufuran terhadap apa yang disampaikan oleh rasul-rasul pada zaman mereka. Sehingga kan orang-orang musyrikin Mekah ini dalam surah yang lain, surah Al-Anfal, ada menyatakan mencabar supaya Nabi SAW mohon kepada Allah Tuhan, yang Nabi seru itu, Islam seru, turunkan segera azab sebagaimana azab-azab umat yang terdahulu dikenakan, seumpamanya hujan batu.
dirakamkan oleh Allah akan sifat jahat orang-orang musyrikin yang mencabar itu pada firman-Nya, wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqu min 'indika fa'amtir 'alaina hijaratan minas samaa'i aw i'tina bi'adzabin alim. Yani mudah kata, maksud dia mereka kata kalau betul lah apa yang kamu cerita tu, umat terdahulu kena seksa apa sebagainya, dah fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama', maka turunkanlah kepada kami hujan-hujan batu, binasakan kami sebab kami tak ikut kamu. Umat terdahulu kan kena binasa dengan hujan batu, awit tina bi'adzabin alim, ataupun turunkan, timpakan pada kami dengan azab yang pedih. Mereka cabar kepada Nabi SAW untuk nak membuktikan kebenaran cerita-cerita umat terdahulu dengan meminta supaya azab itu diturunkan segera, sama ada yang berupa hujan batu ataupun apa sahaja azab. Ini orang, walhal mereka ini adalah kalangan yang tidak beriman. Mereka mencabar tadi itu hanyalah untuk nak melemahkan Nabi SAW, bukan untuk nak mencari kebenaran. Tapi Nabi SAW, Rasulullah, utusan Allah, dijaga oleh Allah, dia tidak akan berjaya dilemahkan. Hujah-hujah daripada apa yang disampaikan oleh Nabi tidak akan berjaya sama sekali dipatahkan oleh tomahan-tomahan jahat orang-orang musyrikin Mekah. Dan begitu juga dalam ayat tadi disebutkan pada ayat yang ke-7, kenapa tidak diturunkan kepadanya malaikat? Orang-orang musyrikin minta biarlah kalangan Rasul ni malaikat. Kalau Muhammad itu manusia, dipilih Rasul, apa kelayakan Muhammad? Dia pun tak berharta, baik pilih kami. Kami yang ada harta benda mewah sebagainya, jadi utusan. Itu dia orang punya alasan. Walhal kalau diturunkan malaikat sebagai utusan Allah, sebagai Rasul sekalipun, mereka akan kufur, mereka tidak akan ikut juga, dan mereka akan buat alasan lain. Nanti buat alasan, ya Allah, macam mana kami nak turun malaikat? Malaikat bukan macam manusia. Malaikat tidak ada fitrah manusia yang diciptakan ke atasnya. Malaikat tak makan, malaikat tak minum, malaikat tak tidur, malaikat tak sekian. Kami tak boleh nak turut. Alasan mereka pula. Sebab itulah dibangkitkan Rasul-Rasul daripada kalangan manusia, supaya menjadi teladan yang boleh dituruti dan diikuti. Bagaimana Nabi itu makan, bagaimana Nabi berpakaian, bagaimana Nabi bermuamalat, bagaimana Nabi berkeluarga, hidup berkeluarga, kan? Maka ini semuanya adalah hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun mereka yang kafir, mereka yang musyrik akan senantiasa mencari alasan untuk tidak menuruti akan kebenaran yang disampaikan oleh utusan Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Maka itu alasan-alasan. Satu, dia tomah Quran, rekaan Nabi dan juga dogengan kisah-kisah yang terdahulu. Kemudian dia buat alasan dalam menolak kebenaran. Kenapa Nabi ni kalangan manusia yang berjalan di pasar makan minum? Kenapa bukan daripada kalangan malaikat? Serta dia buat alasan, kenapa tak dilantik kalau manusia sekalipun daripada kalangan orang-orang yang kaya? Tapi Nabi SAW daripada kalangan orang yang tidaklah mewah dari sudut harta benda dia. Ini alasan-alasan orang-orang musyrikin. Baik, kita sambung pada ayat yang ke-9, ayat ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi in syaa'a ja'ala laka khairan min dzalika jannatin tajri min tahtihal anhar wa yaj'al laka qusura bal kadzabu bis-saa'ah wa'tadna liman kadzdzaba bis-saa'ati ya'sa'in in ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da'u hunalika thubura la tad'u al-yawma thuburan wahidan wad'u thuburan katsira قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون
kanat lahum jazaa'an wa masira. Lahum fiha ma yasha'una khalidin. Kana ala rabbika wa'dam mas'ula. Wa yawma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillah fayaqulu a'antum adlaltum ibadi haula'i am hum dallus sabil. Sadaqallahul azim. Okay. Ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Okay, baik, kita tengok. Ayat yang ke-10 bermaksud, Maha suci Allah yang jika dia mengkendaki, nescaya dia jadikan bagimu yang lebih baik daripada itu, iaitu syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan dia jadikan pula istana-istana untukmu. Ayat yang ke-11, tetapi mereka mendustakan hari kiamat. Oleh itu kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat. Ayat yang ke-12, dan apabila ia neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya yang gemuruh kerana kemarahannya, yakni kemarahan neraka. Ayat yang ke-13, dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dengan diikat, mereka di sana berteriak mengharapkan kebinasaan. Ayat yang ke-14, akan dikatakan kepada mereka, janganlah kamu mengharapkan pada hari ini, yakni hari akhirat, suatu kebinasaan, tetapi harapkanlah kebinasaan yang berulang-ulang. Siksaan yang berulang-ulang lah. Ayat yang ke-15, katakanlah wahai Muhammad, adakah azab seperti itu yang baik, atau syurga yang kekal dan dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan dan tempat kembali bagi mereka. Ayat yang ke-16, bagi mereka segala yang mereka kendaki ada di syurga dan mereka kekal di dalamnya. Itulah janji Tuhanmu yang layak dimohonkan kepadanya. Dan ayat yang ke-17, dan ingatlah pada hari ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan mereka bersama apa yang mereka sembah selain Allah. Lalu mereka berfirman, lalu dia, yakni Allah berfirman, adakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku, atau mereka sendiri yang sesat daripada jalan yang benar? Jadi ayat yang ke-10 sehingga ayat yang ke-17, Allah Ta'ala menceritakan pula balasan di hari akhirat. Disediakan syurga kepada mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, mengikut kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Namun disediakan neraka bagi sebaliknya, bagi mereka yang kufur kepada Allah, mereka yang tak percaya kepada hari akhirat dan menolak kebenaran yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dan Allah Ta'ala menceritakan kehebatan syurga, yakni syurga itu di bawah tempat duduknya ada sungai-sungai yang mengalir. Ini kehebatan syurga, keindahan syurga yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara asas, namun tidak mampu dapat nak digambarkan secara hakikatnya oleh minda manusia. Kerana keindahan syurga ini tidak sama dengan mana-mana persis makhluk kejadian di alam ini. Jadi Nabi SAW ada bersabda dalam satu hadis, syurga-syurga itu adalah ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi syakhsin wahidin, atau kama qala Rasulullah SAW. Syurga-syurga ni benda yang mata tak pernah lihat, telinga tak pernah dengar, bahkan tak pernah langsung terlintas di hati. Maksudnya apa sahaja benda yang cantik, yang hebat di dunia ni kita terlihat, kita pernah dengar cerita dia sekian, bahkan pernah terlintas, maka itu bukan hakikat syurga. Syurga lebih indah daripada itu. Digambarkan dalam firman Allah, namun tak dapat nak digambarkan menerusi minda manusia secara hakikat dia. Kerana sangat hebat, tak sama langsung dengan dunia. Di dunia ni mungkin kita boleh kata ada tempat yang cantik, ada tempat yang menarik. Sama ada dalam negara kita sendiri ataupun di negara-negara luar. Kan? Tapi takkan sama
takkan ada sama. Persisnya tak sama. Walaupun nisbah 0.0001%, takkan sama. Kerana syurga ni sangat hebat dan diberikan kepada mereka yang layak, yakni yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan mereka yang buat amal soleh dan menjauhi daripada perkara-perkara maksiat. Ini asas dia. Sebab itu keindahan syurga ini sebagai satu targhib, motivasi untuk manusia itu menurut akan Nabi SAW berbuat baik dan beriman kepada Allah. Walaupun tanpa perlu Allah Ta'ala memberikan gambaran ganjaran syurga yang hebat itu, gambaran ganjaran yang syurga yang hebat itu, manusia tetap kena sembah Allah. Kerana Allah yang menciptakan dia. Namun Allah tahu kelemahan manusia ni, tak semua yang tertarik ataupun tak semua yang mampu mengabdikan diri semata-mata demikian. Allah Ta'ala berikan gambaran, Allah Ta'ala ceritakan ganjaran, gandaan pahala, kehebatan syurga supaya nak menarik sifat kehambaan manusia tadi itu sebagai motivasi rangsangan untuk manusia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disebutkan di sini mereka orang-orang musyrikin mendustakan hari kiamat. Maka ni salah satu sifat kekufuran manusia dalam kisah ini, iaitulah mereka tak percaya kepada hari kiamat. Kalau kita tengok dalam juzuk Amma, juzuk yang ke-30 pada surah-surah pada awal juzuk Amma, An-Naba, An-Nazi'at, Abasa dan awal-awal lagi, Allah Ta'ala menendahkan di antara kekufuran orang musyrikin Mekah adalah mereka itu tidak beriman dengan hari kebangkitan selepas kematian. Mereka tak percaya kepada hari kiamat. Kerana apa? Kerana mereka tak percaya benda yang mati boleh dihidupkan semula. Mereka tak percaya bila manusia dah mati, dah jadi mayat, dah dihancurkan dalam kubur, setelah sekian lama hancur akan diciptakan semula. Mereka tak percaya. Allah Ta'ala sebut dalam ayat-ayat pada surah-surah tersebut, kalaulah Allah Ta'ala berkuasa menciptakan manusia daripada tiada kepada ada, kan, kita asal daripada tiada kepada ada, maka terlebih mudah untuk Allah Ta'ala mengembalikan benda yang dah ada, kemudian tiada, dan dikembalikan semula kepada ada. Ini secara fikir. Kalau waras logik sekalipun, nescaya manusia itu akan tunduk kepada kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala ceritakan hari akhirat kelak, orang-orang yang kufur kepada Allah ini, makhluk Allah yang nama neraka pun geram menahan marah kepada mereka. Sehingga kan disebutkan orang-orang kufur itu mendengar suara neraka yang gemuruh kerana kemarahan dia. Neraka pun marah kerana adanya manusia yang kufur kepada Allah. Sebab itu bunyi suara neraka ada, bunyi gelegak api neraka tadi itu sangat mengerikan. Sebab itu kan kita pada awal pagi Jumaat, hari Jumaat solat subuh, di antara sunat untuk kita baca surah As-Sajadah. Kan dalam ayat itu, ayat atas sekali pada muka surat yang kedua. Surah Sajadah kan tiga muka surat, 1, 2, 3. Yang muka surat kedua tu ayat atas sekali. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kan penyesalan orang-orang yang kufur kepada Allah di hari akhirat, dia kata apa? Rabbana absarna, wahai Tuhan kami dah melihat sendiri akan kedahsyatan siasaan tersebut. Kat dunia kami tak percaya kan. Wasami'na, kami dah dengar. Maksudnya memang ada bunyi suara daripada neraka. Bunyi gelegak api neraka tu sangat hebat. Kalau kita masak air, kita jerang air kan, masak air kan. Kan bila air tu mendidih, gelegak tu pop bunyi kan. Ataupun kita masak sesuatu kuah, dia punya
Dia punya bila gelegak panah tu ada sampai buih bertepok pok pok pok, kan, begitu gitulah bunyinya. Jadi neraka nak bagi faham bukan begitu, mereka lagi dahsyat daripada itu. Nak bagi faham sebegitulah. Sebab gelegaknya api neraka tadi itu marah kepada adanya makhluk Allah yang nama manusia yang kufur kepada Allah. Kan? Baik. Dan bila mereka dimasukkan ke dalam neraka, mereka diikat, mereka berteriak dan mereka mengharapkan kebinasaan. Maksud kebinasaan ni apa? Macam pemikiran orang-orang kafir di dunia ni, kalau dah mati selesai masalah. Walhal bila mati tak selesai masalah. Jadi mereka mengharapkan bila masuk neraka tadi tu, mereka kena seksa mati. Selesai dah lah sekadar tu. Tapi tidak. Sebab itu Allah Ta'ala katakan, tak. Tapi harapkanlah kebinasaan yang berulang-ulang. Allah Ta'ala sinis kepada mereka. Yang mana mereka takkan selesai. Mati, hidup balik kena seksa. Mati, hidup balik kena seksa. Takkan selesai. Tak adanya masuk dihumban dalam neraka, diseksa, mati, selesai. Tak. Kalau mereka mati kena seksa, hidup balik. Seksa, mati, hidup balik. Begitulah diulang-ulang selama-lamanya bagi kalangan mereka yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Ini siksaan api neraka. Maksudnya azab itu bukan bertempoh, tapi selama-lamanya, tidak ada bertempoh. Kerana kehidupan perakhiran sama ada syurga ataupun neraka. Na'udzubillahi min zalik, daripada neraka. Maka orang yang kafir di dunia ini tidak mengikut akad Islam, tak beriman kepada Allah, tak percaya kepada hari kiamat, mereka akan dihumban ke dalam neraka. Kebinasaan yang berulang-ulang selama-lamanya. Sampai bila? Selama-lamanya. Kerana tidak ada lagi selepas itu kehidupan yang lain. Itulah kehidupan, pengakhiran kehidupan. Sebab itu na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita tak termasuk dalam kalangan tersebut. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perbandingan. Kalau begitu, mana yang lebih hebat? Mana yang lebih menarik, syurga atau neraka? Maka sudah pasti syurga yang lebih layak untuk dipohon. Yakni dengan kita beriman dan kita buat amal soleh. Dan yang ayat yang terakhir tersebut, Allah Ta'ala cerita juga di hari kiamat. Allah Ta'ala membangkitkan manusia dan Allah Ta'ala membangkitkan juga sembahan-sembahan manusia tersebut. Yang manusia membuat patung-patung berhala. Kemudian sebagai pengadilan Tuhan di hari kiamat, Tuhan bertanya, siapa, adakah kamu wahai sembahan-sembahan berhala, patung berhala yang menyesatkan manusia ataupun manusia itu sendiri yang sesat? Kenapa gambaran ni Allah Ta'ala nyatakan? Nak menunjukkan hari kiamat. Dalam pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua perkara dan amalan adalah sangat telus. Tahu dah patung-patung tu tidak bercakap, tak bernyawa. Tapi kenapa Allah Ta'ala bangkitkan juga di hadapan orang-orang yang sembah patung, yang musyrik tadi itu, ditanya pula soalan, adakah kamu patung yang sesatkan mereka ataupun mereka sendiri yang sesat dengan menyembah kamu sendiri? Sebagai satu proses keadilan, proses pengadilan yang terperinci dan telus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan Allah Ta'ala tidak menzalimi. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak zalim walaupun sebesar zarah. Ini kena ingat. Sehingga tahap walaupun hari akhirat itu dah terbukti dah. Mereka yang kufur, mereka yang musyrik, yang salah, mereka yang sesat. Tapi tetap proses pengadilan tadi itu diambil kira secara telus, membuktikan keagungan dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memperhitungkan amalan-amalan sebelum menjatuhkan suatu hukuman kepada manusia. Sebab itu kena ingat, sidang penonton, sahabat-sahabat, rakan-rakan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang sempat kita tadarus dan tadabbur ayat 1 sehingga ayat ke-17. Cerita berkenaan dengan keagungan Allah, cerita berkenaan dengan bagaimana penolakan dakwah orang-orang musyrikin Mekah kepada Nabi SAW, cerita berkenaan dengan hari akhirat, bagaimana berlakunya proses pengadilan dan juga balasan yang diterima oleh mereka. Yang baik masuk ke dalam syurga, yang kufur masuk dihumban ke dalam neraka, menerima kebinasaan, seksaan yang berulang-ulang. Maka insya-Allah nanti pada esok hari
kita akan sambung pula ayat yang ke-18 dan seterusnya. InsyaAllah boleh sampaikan kepada rakan-rakan yang lain bermula hari ini 30 hari bulan sehingga 3 April hari Jumaat nanti. Jumaat ini selama 5 hari kita akan tadarus dan tadabbur sebanyak 77 ayat satu surah Al-Furqan. Mudah-mudahan menambahkan keimanan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita dan kita mohon kepada Allah agar dihindarkan bala wabak ini dalam kehidupan kita. Jadi sebelum kita akhiri, kita doa sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma kshif 'annal bala wal waba ma la yakshifu anhu ahadun ghairuka. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, anta rabbul mustad'afin, antal ghani wa nahnu fuqara'u ilaika. Birahmatika narju wa bifadlika nad'u wa bishifaika nastaghithu. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami daripada azab api neraka, fitnah kubur, azab di dunia ini serta malapetaka yang buruk. Maka hindarkanlah kami daripada wabak coronavirus ini. Jadikanlah kehidupan kami kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang mendapat keberkatan daripada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kami bulan Ramadan pada tahun ini, bulan yang meriah yang dapat kami berhimpun bersama-sama untuk menunaikan solat sunat tarawih serta solat-solat fardu yang lain. Dapat kami berhimpun di dalam rumah-rumah-Mu, masjid-masjid-Mu ya Allah, dalam keadaan yang aman dan juga sejahtera. Ya Allah ya Tuhan kami, lenyapkanlah wabak COVID ini daripada kehidupan kami di dunia ini. Berilah peluang kepada kami untuk kami memulakan kehidupan dalam keadaan yang lebih baik, mendekatkan diri kepada-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Jangan lupa 10 suku sudah mula tunggu di hadapan laptop ataupun handset untuk sama-sama kita tadarus dan tadabbur. Dan akhir sekali, minta tolong ramai-ramai untuk kita subscribe channel YouTube Zuhaili Saiman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.